Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita bersama pada pagi ini menyambung lagi risalah daripada 30 teknik tepat tadabbur Al-Quran. Kita masih lagi pada tajuk teknik tadabbur secara ringkas, 15 teknik tadabbur peringkat asas. Dan sambungan kita ialah muka surat 76. Sambungan kita ialah pada muka surat 76 pada poin yang keempat, iaitu poin yang disebut situ anjuran mengulang-ulang bacaan atau tadabbur ayat untuk direnung. Sebelum ni kita dah tengok pada poin yang ketiga, iaitu memerhatikan beberapa perkara-perkara berkaitan dengan bacaan Al-Quran dalam rangka memperbaiki bacaan. Dan memang kita ketahui sebelum pada ni pun, bacaan Al-Quran ini dia bukan hanya berpada dengan pengetahuan teori, iaitu kita tahu hukum tajwid secara teori saja, dengan kita tengok hukum mim mati, hukum nun mati, ahkamul mudud, hukum-hukum berkaitan dengan mat atau apa saja yang duduk di bawah ilmu tajwid. Tapi ada satu lagi aspek yang kita kena tahu dalam bacaan Al-Quran ini, dia perlukan satu lagi praktikal terhadap teori itu. Bukan hanya berpada dengan teori semata-mata ataupun nazari dia sebut, tapi kita perlukan tatbik, praktikal dia. Ataupun disebut dalam sistem pembelajaran Al-Quran ini ialah musyafahah. Kita mendengar daripada guru yang mahir daripada Al-Quran, cara dia baca ayat tertentu, surah tertentu, ataupun salah satu lagi daripada cara musyafahah ni ialah kita memperdengarkan bacaan dan diperhati dan disemak oleh guru yang mahir. Jadi dia senaraikan pada poin yang ketiga ni beberapa benda, iaitu salah satunya ialah imalah, ishmam, saktah, tashil, naql, badal. Ini antara benda-benda yang tahu secara teori dia tak cukup. Dia perlukan kepada pengamalan yang berbentuk praktikal. Dan kita pun tahu dalam bab membaca Al-Quran ni, ianya bukan hanya satu pandangan, tapi ianya banyak pandangan. Cuma waktu kita membaca, kita kena tahulah kita nak pilih pandangan mana, dan kita kena konsisten di atas pandangan itu. Contoh, kita belajar qiraat berpandukan daripada pandangan Imam Hafs an Asim yang digunakan di Malaysia ni, maka kita kena tahu kat mana Hafs an Asim ni dia ishmam, dekat mana dia badal, dekat mana dia naqal, dekat mana adanya bacaan saktah, dekat mana adanya imalah di sisi dia. Sebab di sisi orang lain pula dia punya pandangan. Cuma nak katanya ini semua perlukan kepada musyafahah. Dia tak padan dengan setakat tahu saja.
Sebab ianya ialah ilmu praktikal juga. Okay. Sambungan kita poin yang keempat, anjuran mengulang-ulang bacaan atau tadabbur ayat untuk direnungkan. Dia datangkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i daripada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang satu ayat sehingga pagi. Ayat itu ialah ayat yang ke-118 daripada surah Al-Maidah. Iaitu Nabi ulang-ulang ayat ni ketika mana Nabi mendirikan salat tahajud ataupun qiyam. Kita sebut dengan qiyamul lail. Kerana apa Nabi ulang banyak kali ni ayat daripada 118 surah Al-Maidah ni, iaitu ayat yang berbunyi in tu'azzibuhum fa innahum ibaduk. Ini ialah antara ayat-ayat akhir daripada surah Al-Maidah. Sebab pada ayat ni ada beberapa perkara yang boleh direnungi. Tambah pula pada waktu tu Nabi ni mengalami penentangan daripada umat Nabi sendiri, bahkan daripada kaum kerabat keluarga baginda sendiri yang terdekat. Jadi ayat ni dia cerita tentang kedegilan ataupun sikit perangai yang ditunjukkan oleh Hawariyun yang merupakan pengikut kepada Nabi Isa alaihissalam, sehinggalah perbuatan yang dilakukan oleh Hawariyun itu boleh menarik azab Allah Azza wa Jalla. Jadi pada ayat tu Nabi Isa, dia asalnya daripada Nabi Isa punya perkataan. Nabi Isa kata in tu'azzibuhum fa innahum ibadu. Kalau kamu ingin mengazab mereka semua ni yang dah ikut seruan aku, tapi bila mana dah ikut ni dia ada rasa lemak sikit, dia ada rasa speciality pada pengikut awal, dan itulah tabiat Bani Israel kebanyakannya. Jadi perbuatan tu dibimbangi boleh menarik azab. Lalu Nabi Isa berdoa, sekiranya engkau mengazab mereka itu hamba-hambamu. Maknanya Nabi Isa mengharapkan pengampunan daripada Allah Ta'ala terhadap kesilapan yang dilakukan oleh Hawariyun pada waktu itu. Kerana boleh jadi Hawariyun ni dia melakukan perbuatan tidak mengendahkan beberapa arahan Nabi Isa tu atas sebab kealpaan, atas sebab leka ataupun atas sebab lalai, lupa diri. Jadi benda yang sama, perasaan, perkongsian perasaan dan situasi, benda sama berlaku pada Nabi Isa, benda sama juga berlaku pada Nabi Muhammad. Menyebabkan sampai pada ayat-ayat seperti ini yang mirip aksiden dia, mirip dia punya peristiwa dia tu, dia lebih memberi sentuhan jiwa kepada diri Nabi yang sedang membaca. Ataupun kita sendiri bila mana kita baca mana-mana ayat Al-Quran yang menceritakan cerita orang dahulu ataupun menceritakan kenyataan perbuatan daripada satu-satu benda, apa efek pada perbuatan tu, apa akibat pada perbuatan tu, maka sebahagian orang yang faham maksud ayat tu, dia akan tersentuh. Antara bentuk yang menunjukkan sentuhan tu sampai ke hati dia ialah dia rasa suka untuk mengulang ayat tu berkali-kali, seakan-akan ayat tu memberi kekuatan pada dia. Seakan-akan ayat tu memberi kekuatan. Benda yang sama berlaku ketika mana kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana sebahagian besar sahabat tak boleh terima kenyataan Nabi wafat. Antara yang tak boleh tahan perasaan ialah Umar Al-Khattab. Dia punya perbuatan, dia punya tingkah laku, kelakuan dia pada hari kewafatan Nabi seakan-akan orang yang histeria, kata-kata. Dia seakan-akan macam nak meracau dengan sebab tak boleh terima. Sehinggalah bangkit Abu Bakar As-Siddiq selaku sahabat Nabi yang paling rapat, membacakan beberapa ayat daripada Al-Quran. Antaranya ialah ayat yang berbunyi wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Selain pada tu yang dibaca ialah afa imma ta'u qutil anqalabtum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Itu ayat-ayat yang tunjuk pada kita tentang bagaimana Nabi punya posisi kedatangan dia. Sebab tu ada riwayat menunjukkan bila mana Umar dengar lagu tu, dengar kata apa ayat tu, maka pada waktu tu Umar kata seakan-akan aku baru dengar ayat tu.
Padahal dah ada lama dalam Quran. Cuma dia menjadi sumber kekuatan. Dia menjadi sumber kekuatan. Maknanya kewafatan Nabi bukanlah musibah besar bagi orang yang sudah bersama pada tauhid. Itu ialah lumrah ketetapan yang Tuhan berikan. Lepas tu datang pula Abu Bakar As-Siddiq beri lagi beberapa perkataan, yang mana perkataan tu menunjukkan solidnya keimanan dan tauhid yang ada dalam hati para sahabat, sehingga dia mengatakan, man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammadun qad mat. Siapa-siapa yang menyembah Muhammad, hari ini Muhammad dah mati. Tapi sesiapa yang menyembah Allah, Allah Ta'ala itu maha hidup dan dia tak akan mati. Benda tu memberi semangat. Okay. Jadi sebahagian orang bila mana dia baca Al-Quran dan dia faham isi Quran, dia bertemu dengan ayat-ayat tertentu, maka dia akan rasa ayat tu dengan sebab sama situasi. Maka orang akan ulang ayat tu. Itu antara bentuk tadabbur lah yang kita boleh lakukan. Kita tengok ayat tu, maka kita ulang. Okay. Terdapat sebahagian ulama salaf yang menunaikan salat tahajud dengan membaca satu ayat sehingga terbit fajar. Ini ialah sebahagian besar para ulama terdahulu. Bila mana mereka menghidupkan malam, mereka berpada qiyam dengan satu ayat. Dan ini ialah benda yang membingungkan kita pada akhir zaman. Benda yang menyebabkan kita terfikir, macam mana dia orang boleh ada perasaan yang baik untuk qiyam sepanjang malam dengan mengulangi ayat yang sama. Jiwa mereka dipenuhi dengan apa pada waktu itu? Itu perbezaan generasi dahulu dengan generasi sekarang. Generasi dahulu kurang kesibukan, kurang komitmen dalam hidup, menyebabkan mereka kurang sangat berfikir pada benda-benda yang bersifat duniawi dan materialistik ni. Mereka ada masa banyak untuk disalurkan kepada benda-benda seperti ini. Bukanlah kata dia orang tu tak bekerja. Dia orang bekerja sebab ada hadis-hadis menunjukkan dan riwayat menunjukkan para sahabat yang terdahulu, mereka ni yatanawab. Yatanawab ni maksud dia apa? Bersilih ganti. Hari ni seorang pergi jumpa Nabi ambil ilmu, yang lain pergi kerja. Lepas tu esok yang dah pergi kerja semalam, dia biarkan kawan dia yang pergi jumpa Nabi semalam ni pergi kerja, dia pula pergi. Itu ada dalam Sahih Bukhari. Menunjukkan pada kita bahawasanya kehidupan berlaku untuk menyelesaikan sara hidup. Cuma dia taklah sehebat sekarang. Sekarang ni dia dahsyat lah. Semua orang duduk dalam satu sistem komitmen yang berat, komitmen yang membebankan, menyebabkan segala benda, hatta dalam ibadah kita pun, kita seperti beribadah orang yang sedang mabuk. Tapi bukan mabuk kerana kesan alkohol, mabuk kerana kesan komitmen. Itu benda yang kita kena tahu. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulu. Wahai orang beriman, jangan kamu salat dalam keadaan kamu mabuk sehingga kamu tahu apa yang kamu ucapkan. Dan mabuk bukan hanya kerana overdose alkohol ataupun pengambilan alkohol yang tinggi, apa-apa saja benda yang boleh menyebabkan kepala kita menerawang. Salah satunya ialah terlalu lama berfikir kepada benda-benda duniawi ni. Masuk dalam salat pun duk bawa benda yang sama. Walaupun zahirnya salat, tapi batinnya sedang berfikir, ujung bulan ni banyak bil tak settle tengah semayang. Itu biasalah kebanyakan orang. Balik ni orang rumah tarik muka, nak buat macam mana supaya hati ni tenang, duk fikir tengah semayang. Sebab tu dia akan jadi menerawang bermacam-macam. Dia tak ambil alkohol, dia tak ambil apa-apa pun. Sebab tu Quran menggunakan perkataan sukara. Dia berada dalam keadaan yang memabukkan. Apa-apa saja. Taklah kata salat dia tu haram, salat dia tu batal ataupun perbuatan tu haram secara total. Kalau dia ambil arak secara zahiriah, nas tu menunjukkan tak boleh orang tu terpengaruh dengan apa-apa alkohol sebelum dia masuk salat. Tak boleh dia terpengaruh dengan apa-apa alkohol pun. Tapi secara umumnya, secara takbir pedomannya, sepatutnya satu orang yang nak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dia kena mengosongkan fikiran dia, dia kena ada persediaan. Sebab tu salat ni dia kena ada perasaan bersedia untuk salat. Itu salah satu benda yang kita kena
buat pada diri kita dalam rangka memperbaiki salat. Sebab ada orang dia tak ada persediaan. Contoh kita ni dah selesai subuh ni, dia dah ada rangka dia untuk dia pergi ke salat zuhur. Bila? Sebab kalau tengok pada sistem waktu salat bagi orang Islam ni, ianya ialah sistem yang teratur. Kita ada waktu salat, dan setiap waktu salat itu beza-beza jam dan minitnya, dan jarang waktu salat ni dia genap semua. Contoh subuh pukul 6, zuhur pukul 1, asar pukul 4, maghrib pukul 7, isyak pukul 8. Dia jarang jadi macam tu. Bukan jarang, tak pernah jadi macam tu. Dia mesti akan pergi 6-9 minit. Zuhur akan pergi 1.27, asar akan pergi 4.45, 4.46. Dia ada minit dan dia ada jam dan dia ada minit yang khusus. Orang Islam dah terbiasa dengan cara tu. Tapi dengan sebab jiwa salat tu tak dibawa ke tempat lain, bila mana dia berjanji dengan orang di luar salat, dia suka genapkan. Dia janji 2.30, dia pergi pukul 3. Dia janji pukul 3, dia pergi 3.30. Maknanya nilai tu tidak bawa. Sebab apa? Sebab mungkin dia salat pun dia tak ikut minit yang diarahkan tu. Ini ialah pesanan untuk diri sendiri dan juga untuk semua orang lah. Nak sebut pada kita bahawasanya jiwa tu tak ada. Jadi apa lagi nak cerita tentang jiwa Quran tu? Jiwa daripada ibadah yang dilakukan seharian. Apatah lagi kalau orang yang tak lakukan ibadah tu terus, tak salat lah nanti kata lain, maka lagi jauhlah jiwa dia terhadap nilai itu. Okay. Jadi bila mana kita tengok para ulama salaf, dia mendirikan salat dengan satu ayat. Benda ni pening bagi kita di akhir zaman. Macam mana baca satu ayat dia tak bosan. Dia tak bosan. Sedangkan pada akhir zaman ni, imam membaca ayat yang berbeza-beza, bervariasi. Contoh mudah, qiyam kita bulan Ramadan, tarawih. Imam akan baca ayat yang berbeza-beza, ayat yang berlainan, berpindah dari satu surah ke satu surah, dari muka surat ke muka surat, juzuk ke juzuk. Imam tak akan buat, tempat kita lah khususnya, dia akan baca muka surat tu je, lepas tu tak rokok-rokok dia. Itu akan mengakibatkan penurunan jemaah yang mendadak kalau benda tu berlaku. Semua orang akan terasa apa hal dia ni tak berhenti duk ulang ayat yang sama. Tapi itulah antara bentuk tadabbur. Tapi kita tak buat berjemaah, kita buat individu yang macam ni. Kita buat ini. Setakat imam tu dia nak ulang 2 kali dengan sebab mungkin dia terbawa perasaan-perasaan dia tu normal. Tapi kalau dia syok sendiri sehingga dia lupa dia sedang imam dan yang belakang tu jemaah dia, itu tak boleh lah. Sebab salat qiyam ni dibuat secara berjemaah di bulan Ramadan. Kalau kita salat sendiri, kita boleh ulang banyak mana, kita nak habis pukul berapa pun, benda tu unlimited, tidak terbatas. Safwan bin Sulaim mengisahkan bahawa Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu setelah mengerjakan salat Isya di masjid, dia berdiri melakukan salat. Kemudian ia membaca ayat yang ke-104 surah Al-Mu'minun. Talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Muka mereka dibakar api neraka dan mereka di dalam neraka itu berada dalam keadaan cacat. Tamim Ad-Dari, seorang sahabat Nabi, bila mana dia qiyam, dia ulang ayat ni. Tamim Ad-Dari dalam riwayat bawah tu, dalam bawah daripada ayat Quran tu, tidak meninggalkan ayat tersebut sehingga mendengar azan subuh. Azan subuh baru perasan, lepas tu baru dia sudahkan qiyam dia. Ini ialah bentuk-bentuk kesan jiwa yang luar biasa kepada orang yang berinteraksi dengan Al-Quran dengan baik. Abbad bin Abdullah Az-Zubair radhiyallahu anhu berkata, Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhu membuka salatnya dengan surah At-Tur. Ketika sampai pada ayat 27 surah At-Tur, iaitu ayat yang berbunyi famannallahu alaina wa waqana adzabas samum, maka Allah memberikan kurnia kepada kami dan memelihara kami daripada azab neraka. Aku pergi ke pasar. Abbad bin Abdullah Az-Zubair dia kata, aku tengok Asma ni dia salat dalam keadaan dia baca surah At-Tur sampai ayat 27.
aku pergi ke pasar untuk satu keperluan, setelah selesai membeli keperluan-keperluan itu, aku kembali lagi padanya dan dia masih mengulangi ayat tu, dia tak rokok lagi. Ini Asma binti Abi Bakar. Salat seorang perempuan, iaitu salat sunat dalam rumahnya. Dan sebahagian riwayat sebut Abbad bin Abdullah bin Az-Zubair ni lah pembantu kepada Asma binti Abi Bakar. Maknanya pembantu yang boleh akses sampai ke dalam rumah lah. Ataupun kita sebut sebagai hamba, boleh jadi, tapi dia bukan hamba dah, dia lebih kepada pembantu, khadam. Jadi itu benda yang kita boleh tengok daripada pengamalan kebanyakan generasi-generasi awal. Muka surat 78. Dan Asma ketika itu dalam keadaan salat. Tu sambungan daripada hadis. Maknanya berterusan mengulangi. Antara bentuk tadabbur ialah kita ulang ayat tu. Benda ni boleh buat seorang diri lah, nak buat ramai-ramai dia susah. Kita take time. Berapa waktu yang kita perlukan untuk kita berinteraksi dengan ayat tu? Kalau kita tengok senarai riwayat-riwayat yang dibawa ni menunjukkan pada kita para sahabat, satu orang sahabat bila mana dia nak ambil masa dengan ayat tu sampai satu malam, sampai sepanjang malam ataupun suku malam, maka kita pada akhir zaman ni mungkin kita perlukan masa yang lebih lagi untuk dapat jiwa macam dia orang. Maknanya kita kena ulang berkali-kali, masa yang diperlukan lebih lama. Sebab fitnah pada zaman dulu tidak sehebat dengan fitnah zaman sekarang. Mana mungkin kita yang banyak fitnah, kita hanya boleh berpada dengan baca Quran sejam, 2 jam untuk cover semua masalah dunia yang banyak seharian. Kita bertemu dengan masalah dunia seharian 20 jam, 22 jam. Lalu kita ambil masa sekitar sejam tu pun dah lama dah, ataupun 2 jam dengan Quran untuk menyelesaikan masalah harian. Kita kata dia tak balance. Dia sangat-sangat tak balance. Berbeza dengan para sahabat yang terdahulu, memberikan masa terhadap Al-Quran dan juga dunia ni seimbang. Sebab tu kesan daripada keduniaan tak masuk kuat ke dalam perasaan dia orang. Poin yang seterusnya iaitu poin yang kelima. Muka surat 78. Menangis ketika mana membaca Al-Quran. Ia merupakan sifat orang yang arif serta syiar hamba-hamba Allah yang saleh. Itulah juga maksud tadabbur. Selain daripada mengulang-ulangi ayat tu, itu ialah daripada bentuk tadabbur. Antara kesan tadabbur ni ialah boleh menyebabkan satu orang tu mengalirkan air mata. Sebab tu kita selalu dengar perkataan yang digunakan untuk menunjukkan manfaat yang ada pada Al-Quran, kita selalu sebut dengan ibrah. Ibrah ni mari pada perkataan Arab, iaitu ibrun. Ibrun bermaksud satu benda yang boleh mengalirkan air mata. Bukan sedih, perasaan yang tak boleh digambarkan, melainkan orang yang pernah merasainya. Orang yang mendalami pada bab ni, bila mana satu ayat Quran tu berjaya menyentuh perasaan dia, maka ia akan menjadikan ayat Al-Quran itu, menjadikan diri dia tu boleh mengalirkan air mata. Benda ni perlu kepada proses baca Quran lama ke? Tak juga. Jiwa yang suci, yang bersih, jiwa yang kosong pada propaganda, dia akan dapat. Dalilnya ialah daripada surah Al-Ma'idah. Kita tengok ketika mana Ja'far bin Abi Talib membacakan beberapa ayat menerangkan tentang status sebenar Nabi Isa yang telah disilap fahami oleh Kristian. Lalu dibaca Ja'far bin Abi Talib ini, dia baca ayat-ayat daripada surah Maryam di hadapan Ashamah An-Najashi, Raja Habsyah yang beragama Kristian pada waktu itu. Sehingga Allah Ta'ala rakamkan peristiwa tu, suasana tu dalam surah Al-Ma'idah permulaan juzuk yang ke-7. Allah Ta'ala sebut, wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq. Ketika mana mereka mendengarkan apa yang diturunkan daripada Tuhan mereka, lalu mengalir mata mereka dengan air mata, kerana mereka telah menerima dan menghargai kebenaran.
Sedangkan Ashamah An-Najasyi itu bukanlah daripada orang yang baca Quran banyak pun sebelum dia tu. Tapi dia ada jiwa yang nakkan kebenaran. Sehingga Quran sebut, tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq. Mengalir, memenuhi kandungan mata dia itu dengan air mata. Kerana apa? Kerana dia baca Quran banyak ke? Tak pun. Kerana dia mengenali kebenaran ataupun mencari kebenaran. Itu poin dia. Poin dia ialah muttabi' lil haq, pengikut pada kebenaran. Ada orang dia ulang banyak kali. Sebab tu saya sebut benda ni. Orang yang hafal Quran memang dia akan buat proses ulangan ni. Tapi berapa ramai orang yang hafal Quran, perbuatannya menyelisihi daripada ayat yang dia baca. Dia ingat ayat tu, dia ingat. Masuk pertandingan pun dia menang. Negeri menang, kebangsaan menang, bawa pada antarabangsa menang. Dapat hadiah beratus-ratus ribu, dapat duit ratus ribu, dapat kenderaan yang elok, emas jongkong pun dapat. Sebab sekarang hadiah untuk tilawah dan juga hafazan ni jenis bagi emas pula. Yang negeri Perlis tak bagi emas lah yang baru ni. Yang kebangsaan dia bagi emas. Dia taklah bagi sampai setengah kilo, dia bagi sikit je, tapi dah okey tu. Emas tu dalam lebih kurang orang kata apa, rate dia 20,000 ke 30,000 tak lagi lah untuk pengurniaan tu. Maknanya seronok lah. Itu satu orang kata apa, bentuk encourage orang untuk sentiasa mengikat hubungan dengan Quran. Tapi dia ada satu side yang kurang baik sikit lah, iaitu dia menyebabkan tiap-tiap tahun tunggu bila borang nak masuk pertandingan sebab nak aim beberapa gram daripada emas untuk next year pula. Itu jadi tak kena gaya lah daripada bacaan Al-Quran ni. Cuma nak katanya, mereka ialah orang yang mengulang-ulangi bacaan Al-Quran, tapi bacaan Al-Quran tak masuk. Beza dengan Ashamah An-Najasyi, tak pernah dengar Quran. Hari berdirinya Ja'far bin Abi Talib, di hadapan dia untuk cerita tentang Nabi Isa, hari itulah pertama kali dia dengar Quran dan dia menangis mendengar Al-Quran. Tangisan dia lebih suci bersih berbanding orang yang dah lama masuk Islam, orang yang dah lama baca Quran. Menunjukkan muttabi' lil haq, pengikut kepada kebenaran. Okay. Imam Abu Hamid Al-Ghazali berkata, menangis itu disunnahkan pada waktu membaca Al-Quran. Cara untuk menangis adalah menghadirkan kesedihan dalam hati dengan merenungkan peringatan dan ancaman keras serta janji-janji yang terdapat di dalamnya. Belum baca menangis, itu tak kena. Dia sebelum kita baca tu, kita bersedia untuk menerima apa-apa manfaat daripada Al-Quran. Ada orang dia menangis sebelum, dia dah serabut dah, tak boleh nak ejah dah, tak boleh bayar itu, tak boleh bayar ni, orang dah buat macam-macam dekat dia, dia dah menangis siap dah, baru dia baca Quran. Waktu dia baca tu, dia tak ingat pada ayat Quran, dia tu teringat pada orang buat kat dia. Yang tu dia tak termasuk dalam perbahasan ni. Yang ni ialah menyediakan diri untuk menangis dengan sebab ayat Al-Quran itu. Okay. Kemudian merenungi dosa-dosa yang terlanjur yang telah dilakukan. Jika tidak boleh menimbulkan kesedihan dan tangisan sebagaimana dialami oleh orang terpilih, maka hendaklah dia menangis atas kegagalan itu kerana perkara itu termasuk musibah. Ini kata Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Kata Imam An-Nawawi, kalau tak boleh hadirkan diri untuk menangis dengan sebab kesan daripada Al-Quran, kata Imam An-Nawawi, menangislah kerana tak faham-faham Quran. Itu paling kurang. Baca tak faham, nangislah sebab tak faham. Itu salah satu daripada bentuk untuk paksa diri. Sebab ada hadis tentang anjuran untuk menangis ni, walaupun sanadnya dhaif, iaitu hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Majah. Nabi sebut, fa iza qara'tumuhu fabku, bila mana kamu membaca Al-Quran menangislah. Fa illam tabku, sekiranya kamu tak mampu menangis, fatabaku. Fatabaku maksud dia apa? Berpura-pura menangislah. Tapi jangan buat tanya tadarus bulan Ramadan, lambat habis. Buat sendiri je. Buat tanya tadarus, orang pun meluat, orang pun kata dia ni kena keluar pada grup kita ni. Sampai kat dia saja start sampai 45 minit duk menangis. Tak jadi kita. Okay. Nak buat latihan by individu dulu. Lepas pada tu baru dia akan membentuk jiwa yang macam tu.
Berdasarkan, kalau tengok dia datangkan dalil surah Al-Isra ayat 109, wa yakhiruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a, dan mereka segera tunduk sujud itu sambil menangis, sedang Al-Quran menambahkan kepada mereka khusyuk. Ini nak tunjuk pada kita yang baca ayat ni bahawasanya Al-Quran itu dia punya natijah, orang kata apa, husnul tadabbur, baiknya tadabbur orang tu, dia boleh menangis kerana kehebatan Al-Quran itu. Okay. Kemudian disebut, diriwayatkan daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni hadis yang dah kita dengarkan tadi muka surat 79 ni, iaitu hadis tentang arahan untuk berpura-pura menangis ataupun berusaha untuk menangis, riwayat pada Ibnu Majah. Kita baca bawah teruslah. Diriwayatkan daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bahawa dia mengimamkan jemaah salat subuh dan membaca surah Yusuf. Dia menangis sehingga mengalir air mata membasahi bahunya. Dalam satu riwayat lain dikatakan kejadian itu berlangsung dalam salat Isya. Ini waktu Umar Al-Khattab jadi imam, maknanya pada waktu dia jadi Amirul Mukminin, jadi khalifah. Dia baca surah Yusuf, dan para ulama sebut kat mana yang dia menangis tu, iaitu pada ayat yang berbunyi qalu innama ashku bathi wa huzni ila Allah, iaitu kata-kata Nabi Yaqub ketika mana anak dia telah merencanakan penipuan terhadap hilangnya Nabi Yusuf dengan mengatakan Nabi Yusuf dimakan serigala. Pada waktu tu Nabi Yaqub dapat rasa tentang adanya khianat di belakang semua benda ni, tapi tak tahu nak buat macam mana sebab dia dah terlalu tua, tak ada daya upaya yang kuat untuk dia check balik, untuk dia verify balik macam mana benda ni boleh berlaku. Dan dia bermunajat pada Allah Ta'ala, qalu innama ashku bathi wa huzni ila Allah, ya Allah, aku mengadu kepadamu kedukaan yang sangat dalam dan kekecewaan aku kepadamu. Kecewa tak ada anak dan duka terhadap kehilangan Nabi Yusuf yang dia sayangi pada waktu itu. Okay. Dan Umar melakukannya pada salat berjemaah, fardu berjemaah. Nah, ini ialah satu benda yang luar biasa lah. Pertama, kalau kita tengok, memang menjadi tradisi pemimpin tertinggi negara pada zaman tu, pada zaman Abu Bakar, pada zaman Umar dan juga pada Khulafa Ar-Rashidin keseluruhannya, mereka akan bertindak sebagai imam utama untuk orang Islam. Imam besar lah, dalam istilah kita sekarang imam besar. Okay. Jadi bila mana imam, pemimpin tertinggi, dia baca panjang, orang tak akan boleh petikai lah. Orang tak akan boleh ambil tindakan sebab dia yang paling tinggi jawatan. Dia beza kalau yang baca panjang, menangis pula, ialah imam lantikan, orang biasa. Orang akan aim lah dia sudah semayang tu, nak jadi imam lama lagi ni, nak buat perangai macam ni. Nak jadi imam lama, baca pendek sikit, jangan duk baca panjang. Orang boleh ugut dia, tapi kalau yang buat Perdana Menteri, kita ambil contoh, orang tak berani buat lah, lagi dia tak jatuh pilihan raya akan datang, orang tak berani buat lah. Okay, cuma nak katanya itu ialah kesan kalau benda tu datang daripada pemimpin tertinggi. Sebab tu kalau tengok Nabi, bila mana Nabi jadi imam, Nabi akan kalih muka menghadap jemaah. Tujuan dia apa? Nak tengok muka mana yang datang semayang tu. Tuan-tuan boleh bayang, cuba bayang je lah, imagine benda ni hampir mustahil nak berlaku kot. Okay. Cuma nak katanya, kalau pemimpin tertinggi yang mengimamkan salat, dia kalih belakang, dia akan tengok menteri kabinet dia, siapa yang datang, siapa tak datang. Waktu dia tanya, ni menteri ni, department ni kenapa tak datang? Waktu dia tanya, orang akan gerun sebab dia lah pemilik kepada kedudukan yang tertinggi tu. Orang akan rasa takut lah. Tapi kalau yang tanya tu ialah imam lantikan, dia pun tak dikenali oleh orang, duduk di ujung bumi mana, tiba-tiba dia kalih, dia tanya, menteri ni kenapa tak datang? Orang akan tanya, hang siapa? Hang siapa nak tanya menteri datang tak datang? Sebab dia orang biasa, orang boleh pukul dia, maknanya orang boleh ambil tindakan pada dia segera. Okay, itu sebab tu kau tengok dalam kitab-kitab terdahulu, memang dia bahas pemimpin tertinggi ialah imam yang paling atas. Imam salat, bukan imam dengan makna pemimpin, tapi imam untuk mengimami rakyatnya salat. Tapi zaman sekarang dia sukarlah nak buat benda tu. Jadi pemimpin-pemimpin dia akan gantikan jawatan ni kepada orang-orang lain yang dia lantik dan dia wakilkan.
dan ada badan yang menguruskan macam sekarang lah. Okay. Cuma nak katanya pada zaman Umar, kalau Umar buat panjang pun orang tak akan petikai. Mungkin orang akan kata kalau buat panjang macam ni bila nak masuk waktu pejabat. Tak kisah, sebab yang buat tu ialah pemimpin tertinggi. Dia sendiri yang akan kata tak apa, hari ni masuk lewat pun tak apa, saya sendiri jadi imam, tak ada isu. Semua ketua departmen tak boleh marah. Bila mana benda tu datang, tuan tak boleh bayang, banyak senang boleh tu kalau datang pada imam orang atas sekali. Mana kalau kita masuk lambat pun, saya jadi imam je tak apa, jadi imam tu yang paling atas sekali, ketua bagi sekalian kabinet apa semua ni. Jadi orang tak petikai. Tapi kalau datang daripada orang lain, maka orang akan petikai. Tuan-tuan boleh bayang kalau salat subuh, kalau orang macam ni wujud zaman sekarang, orang kata ni apa semayang panjang-panjang, menangis pula. Surah Yusuf bukan pendek, surah Yusuf panjang. Kalau kita kata subuh lah situasi yang terjadi ni, orang kata kenapa ni lama sangat, nanti nak hantar anak sekolah jalan jam. Kalau dia pemimpin ni tak apa, hari ni sekolah start lewat, saya bagi arahan, hari ni kita seronok dulu dengan baca Quran ni, tak payah kalut sangat, sekolah start pukul 12 nanti, lambat sikit pun tak apa. Sebab dia pemimpin tertinggi, tak ada orang yang boleh objek dia punya arahan, sebab dia paling tinggi. Itu antara sebab Imam Al-Mawardi meletakkan ianya antara prasyarat utama kepada seorang pemimpin. Tapi pada zaman dululah, zaman sekarang ni boleh jadi ke lagi? Rasa macam mustahil kot nak jadi balik. Okay. Cuma nak katanya agak mustahil lah pada zaman sekarang. Cuma kalau benda tu memang ada peruntukan lah, kitab-kitab fiqh menyebutkan tentang kedudukan pemimpin yang tertinggi. Okay. Cuma Umar dia tak buat selalu lah, bukan buat tiap-tiap subuh, bukan sepanjang 10 tahun dia jadi khalifah tu tiap-tiap subuh buat macam ni, tak pun. Maknanya dia tengok pada keadaan dia lah. Okay. Kita ambil satu je lagi. Keenam, menjaga keutamaan ketika melalui ayat-ayat yang mengandungi rahmat dan azab. Diutamakan agar memohon kepada Allah Azza wa Jal jika melalui ayat yang mengandungi rahmat. Jika melalui ayat yang mengandungi azab, diutamakan agar memohon perlindungan kepada Allah daripada kejahatan dan siksaan. Manakala apabila melalui ayat yang mengandungi tanzih, iaitu penyucian Allah Azza wa Jal, maka sucikannya dengan ucapan subhanahu wa ta'ala ataupun tabaraka wa ta'ala. Maknanya sampai ayat azab, berhenti sat berdoa untuk dijauhkan pada azab. Sampai ayat rahmat, berhenti sekejap berdoa supaya Tuhan beri rahmat pada kita. Ini antara bentuk-bentuk tadabbur. Okay. Diriwayatkan daripada Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, dia berkata, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yuqra'u mutarassila idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbaha wa idza marra bi su'alin sa'ala wa idza marra bi ta'awudhin ta'awwadha. Rasulullah ketika mana membaca surah yang panjang, apabila baginda melalui ayat yang berbentuk pujian pada Allah ataupun tasbih, maka Nabi akan berhenti tasbih. Wa idza marra bi su'al, dan bila mana datang kepada ayat-ayat yang berbentuk permohonan, Nabi berhenti dan Nabi berdoa. Dan apabila datang ayat-ayat perlindungan, Nabi berhenti dan Nabi akan mohon perlindungan. Itulah maksud daripada haqqa tilawatih yang disebut dalam surah Baqarah ayat 121, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu, orang-orang yang kami berikan kitab hendaklah dia membacanya haqqa tilawatih, dengan bacaan yang sebenarnya, iaitu bacaan tu dia hidup, dia tak kaku. Bila mana datang pada satu arahan, terus arahan itu disanjung, terus arahan itu diletakkan sebagai prioriti, tasbih apa semua ni. Okay. Jadi muka surat 80 tu penulis kata itulah maksud daripada haqqut tilawah yang disebutkan oleh Allah Ta'ala sebagai bentuk pujian kepada para hambanya berdasarkan firman Allah Ta'ala 121 surah Baqarah. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenar. Maknanya adalah mereka menghalalkan apa yang dihalalkan dan mengharamkan apa yang diharamkan, serta tidak menyelewengkan daripada hukum yang sepatutnya. Ini ialah nukilan daripada Imam At-Tabari terhadap tafsiran ayat 121 Baqarah daripada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Yang terakhir, Imam Mujahid ini murid kepada Abdullah bin Abbas, berkata haqqut tilawah ialah mereka mengamalkannya dengan sebenar-benarnya.
Itu ialah kesan daripada bacaan, mengaktifkan tubuh badan untuk melaksanakan perintah ataupun larangan yang ada dalam ayat tu. Okay. Jadi kita berpada situ je untuk pagi ni. InsyaAllah kita akan sambung pada kali yang akan datang pada perbahasan yang ke-7 muka surat 81 tu. Jadi kita berpada situ je. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.